Selamat sejahtera. Sebelum saya mulakan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Tan Li Ping. Nombor matrik saya iaitu S629866. Pada pendapat saya, pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak setahun yang lalu tidak dapat menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Pandemik COVID-19 ini telah melanda ke seluruh negara, tidak mengira kaum dan bangsa. Semua masyarakat berhidup dalam kesiksaan kerana penyakit tersebut telah menyebabkan 31,044 orang kehilangan nyawa sehingga hari ini. Dalam proses menentang wabak tersebut, perpaduan antara kaum tidak dapat dipupuk secara langsung sewaktu semua orang mematuhi penggerakan kawalan perintah PKP. Langkah yang pertama haruslah diambil iaitu penghayatan agama. Dalam konteks agama Islam, kehidupan beragama ini dikaitkan dengan Islam sebagai al-adin atau cara hidup. Masyarakat haruslah menerapkan dirinya dan generasi muda kini di Malaysia tentang penghayatan agama supaya dapat saling memahami dan menghormati antara satu sama lain dan melahirkan Malaysia yang multiracial dapat hidup dengan harmoni walaupun mengamalkan cara hidup masing-masing di dalam sebuah negara tanpa penekanan dan permaksaan unsur keagamaan dan perkauman. Sebaliknya berasaskan konsensus nilai yang sama, neutral dan universal. Selain itu, kita boleh mengadakan kempen kesedaran secara virtual selepas berlaku pandemik juga dapat menguatkan semua masyarakat Malaysia bersatu padu untuk menentang wabak COVID-19. Setelah berlaku pandemik COVID-19, semua masyarakat hanya mendapat informasi globalisasi daripada internet dengan telefon pintar kerana semua rakyat wajib mematuhi PKP dengan pengasingan diri di rumah. Hal ini juga mengurangkan peluang komunikasi antara kaum dan akan menimbulkan semula polemik antara kaum, misalnya pandemik COVID-19 dikesan dari China dan kemungkinan menarik dendam kaum lain terhadap kaum Cina. Oleh itu, penyebaran semangat perpaduan melalui kempen kesedaran dalam bentuk video adalah signifikan. Seterusnya, pelaksanaan peranan pelbagai pihak dapat mengeratkan hubungan antara kaum satu sama lain. Pihak kerajaan wajiblah mengamalkan dasar yang dapat menyatupadukan semua kaum di Malaysia, misalnya dasar perpaduan negara yang sedang dijalankan. Tindakan dan dorongan pihak kerajaan yang positif dapat mengurangkan kekangan dalam proses mencapai kesatuan negara seperti mewujudkan kursus sivik dan kewarganegaraan dari peringkat sekolah hingga sekolah menengah supaya memupuk kesatuan antara generasi muda. Selain itu, peranan sebagai ahli politik juga haruslah melakukan ulasan bersifat neutral supaya tidak akan mempengaruhi golongan yang menyokong mereka menjadi diskriminasi perkauman. Konklusinya, ketiga-tiga langkah haruslah diamalkan pada masa ini supaya dapat mengelakkan peristiwa 13 Mei berlaku sekali lagi di Malaysia yang menyebabkan kesatuan pecah berdelai dan membentukkan sebuah negara yang harmoni. Sekian, terima kasih.